Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, baru-baru ini kita digemparkan dengan kemalangan jalan raya akibat daripada individu yang tidak bertanggung jawab memandu di bawah pengaruh alkohol. Kes ini membawa kepada peningkatan kemalangan jalan raya di negara kita. Jom kita lihat apa pendapat orang awam mengenai isu ini. Kesan pemanduan di bawah pengaruh alkohol dari aspek individu itu sendiri ialah pemandu akan merasa mengantuk dan menyebabkan penglihatan tidak jelas masa mandu. Ini adalah salah satu punca penyebab yang menyebabkan kemalangan sering berlaku sehingga kini yang disebabkan oleh pemandu yang tidak bermoral. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pendapat saya, pengaruh alkohol ini memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan individu itu sendiri. Sebagai contoh, serangan penyakit jantung. Hal ini kerana disebabkan pengambilan alkohol yang berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi yang boleh menyebabkan serangan jantung dan strok. Selain itu, pengambilan alkohol secara berlebihan juga boleh meningkatkan kadar kalori dalam badan yang boleh menyebabkan berat badan naik atau obesiti yang menyebabkan serangan penyakit jantung. Akhir sekali, alkohol juga menjadi punca denyutan jantung menjadi tidak teratur dan mempengaruhi otot-otot jantung sehingga meningkatkan risiko kardiomiopati, iaitu berkurangnya kemampuan jantung untuk mengepam darah ke seluruh anggota badan. Okey, sebenarnya pengaruh alkohol ni bukan sahaja terkesan kepada individu tersebut tetapi terkesan kepada pengguna yang lain. Contohnya, kita boleh tengok pengaruh alkohol ni boleh menyebabkan kemalangan jalan raya yang melibatkan pengguna lain. Contoh yang saya boleh berikan sekarang adalah seperti yang saya paparkan sekarang ni, adalah di mana pemandu yang mabuk, mensyaki mabuk, merempuh sebuah motosikal dari arah belakangnya, dan juga pemandu mabuk menyebabkan 67 kemalangan yang melibatkan 3 kematian. Bagi pendapat saya, isu pemandu mabuk ini perlulah kita tangani dengan segera. Ini kerana selain daripada kesan-kesan buruk yang lain iaitu kehilangan nyawa dan sebagainya, salah satu kesan buruk yang ada adalah trafik lalu lintas akan menjadi teruk. Ini kerana apabila berlaku tragedi pelanggaran antara pemandu mabuk dan juga mangsa, kenderaan mereka sendiri akan menghalang lalu lintas. Kedua, orang awam yang menggunakan lebuh raya ataupun jalan tersebut akan mula memperlahankan kenderaan mereka dan juga diikuti oleh pemandu-pemandu yang lain. Ini kerana mereka ingin melihat situasi yang terjadi, mereka ingin melihat keadaan mangsa, mereka ingin melihat keadaan kenderaan itu sendiri, betapa teruknya kenderaan itu, dan mereka akan menjadikan keadaan itu menjadi topik perbualan mereka. Jadi apabila mereka memperlahankan kenderaan-kenderaan mereka, ini akan mengakibatkan satu kesesakan lalu lintas yang panjang lah. Jadi itu salah satunya kesan yang berlaku jika terdapat pelanggaran ataupun tragedi yang disebabkan oleh pemandu mabuk ini.
Untuk isu pengaruh alkohol ni, macam yang kita tahu, boleh membahayakan nyawa kita dan juga orang sekeliling kita. Jadi, ada langkah-langkah yang boleh membantu individu yang di bawah pengaruh alkohol ni. Bagi pendapat saya lah, untuk bantu golongan yang macam ni adalah kita perlu berikan sokongan kepada mereka untuk at least cuba untuk ubah gaya hidup mereka perlahan demi perlahan. Mungkin susah dan makan masa sedikit lah, tapi insyaAllah dapat membantu. Untuk siapa yang di luar sana tu yang ada pasang niat untuk cuba berhenti minum alkohol ni, saya sarankan untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang boleh buatkan kita terjebak semula. Contoh mudah yang saya boleh bagi adalah night club ataupun kelab malam. Jadi saya inginlah nyawa anda dan diri anda. Bagi saya, langkah mengatasi penyalahgunaan alkohol ialah pertamanya ialah pengawasan daripada ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah penting, iaitu melalui didikan kasih sayang dengan membuat pemantauan daripada semasa ke semasa kepada anak mereka terhadap siapa yang mereka bergaul, iaitu sama ada rakan yang baik ataupun rakan yang tidak baik. Selain itu, didikan agama yang sempurna harus diberikan dan ditanamkan di dalam hati mereka, di mana semua agama melarang pengambilan dan penyalahgunaan alkohol. Begitulah pendapat orang awam mengenai kemalangan jalan raya akibat daripada pengambilan alkohol. Jom kita lihat apa pendapat ahli falsafah mengenai isu ini. Cabang ilmu falsafah yang akan kita kaitkan dengan isu pengaruh alkohol pada hari ini adalah teori psikologi. Psikologi berasal daripada bahasa Greek purba, iaitu psych yang bermakna jiwa dan logos iaitu kajian mengenai sesuatu. Psikologi merupakan satu kajian saintifik untuk mengkaji bagaimana pemikiran manusia bekerja dan bagaimana pemikiran tersebut mempengaruhi tingkah laku atau mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap satu tingkah laku. Ini adalah berdasarkan Cambridge International Dictionary. Williams pada tahun 1960 mendefinisikan psikologi sebagai satu cabang penyiasatan saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti. Manakala Whittaker pula pada tahun 1970 menganggap psikologi adalah sains tingkah laku. Henry L. Rodiger pada tahun 1984 menganggap psikologi sebagai satu kajian yang sistematik terhadap tingkah laku dan mental seseorang. Dan akhir sekali, Kalat pada tahun 1999 mendefinisikan psikologi sebagai kajian sistematik tentang tingkah laku manusia dan pengalaman manusia. Psikologi berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud jiwa, rohani, mental, iaitu psycho, manakala logi berasal daripada perkataan logos yang bermaksud kajian. Jadi, psikologi terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu kajian saintifik, kajian tingkah laku manusia serta kajian terhadap mental manusia. Kajian saintifik adalah menggunakan kaedah penyelidikan saintifik. Contohnya, pengambilan minuman beralkohol bagi wanita yang mengandung dengan kecacatan dan keabnormalan janin yang dikandung. Tingkah laku manusia adalah aktiviti yang dapat diperhatikan dengan mata kasar. Misal kata, apabila mabuk, seseorang itu akan kehilangan gerak tubuh dan gangguan kepada pertimbangan yang menyebabkan mereka boleh terjatuh mental, iaitu tingkah laku manusia yang tidak dapat diperhatikan dengan mata kasar. Contohnya, kerosakan kekal pada otak dan saraf menyebabkan seseorang itu akan kehilangan ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin saya kupaskan di sini adalah tentang hubung kait antara falsafah etika dengan isu yang mana menjadi bolan hangat pada zaman sekarang, iaitu isu pemandu mabuk. Jadi apa yang boleh saya katakan di sini adalah kebanyakan kemalangan jalan raya yang berlaku adalah berpunca daripada sikap ataupun kecuaian pemandu itu sendiri. Jadi khususnya pada zaman sekarang, kebanyakannya berpunca daripada sikap pemandu yang mana mengambil alkohol yang secara berlebihan dan menyebabkan mabuk, dan akhirnya menyebabkan mereka hilang kawalan semasa memandu dan menyebabkan kecederaan, kemalangan kepada diri sendiri dan orang lain.
Jadi menurut etika, ia adalah salah satu ataupun suatu sikap yang sangat buruk dan menyalahi etika, kerana ia akan memberi banyak keburukan berbanding kebaikan. Jadi kesimpulannya di sini, isu ini menunjukkan bahawa pemandu ataupun sikap seseorang yang sangat tidak beretika yang menyebabkan keburukan yang berlaku lebih banyak daripada kebaikan. Sekian, terima kasih. Perbuatan pemandu mabuk adalah salah satu perbuatan yang salah dan menyalahi etika, khususnya etika jalan raya. Dalam isu pengaruh alkohol, kita perlulah menerapkan nilai etika dalam kehidupan seharian. Dengan ini, kita perlu memahami betapa pentingnya nilai etika ketika memandu supaya dapat mengelakkan kemalangan jalan raya. Okey, berdasarkan isu pengaruh alkohol ini memang tidak asing lagi lah dalam kalangan masyarakat kita. Oleh itu, terdapat banyak langkah dan usaha yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu, jika kita nak kaitkan dengan kemunculan falsafah baru iaitu falsafah teknologi, kita boleh aplikasikannya dalam mengatasi masalah ini. Antara caranya dengan memanfaatkan media massa dengan penyampaian berita mengenai kesan buruk pengaruh alkohol seperti kemalangan yang sering berlaku yang mampu meragut nyawa. Selain itu, terdapat juga akta memandu di bawah pengaruh alkohol iaitu denda sebanyak RM1,000 hingga RM6,000 dan penjara tidak lebih daripada 12 bulan. Penyebaran maklumat ini mampu menyedarkan semua orang agar tidak menyalahgunakan penggunaan alkohol, terutama sekali ketika memandu. Ini kita dapat rumuskan teknologi moden mampu menjadi perantara antara manusia dan dunia realiti. Kesannya, tindakan manusia boleh berubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjualan arak secara terbuka merupakan antara faktor berlakunya kemalangan jalan raya oleh pemandu mabuk. Ini kerana mudahnya mereka untuk mendapat bekalan dan mereka boleh minum di mana-mana sahaja tanpa ada sekatan. Kita sedia maklum bahawa pengaruh alkohol akan menyebabkan pemandu hilang konsentrasi ketika memandu, penglihatan menjadi semakin kabur dan paling berbahaya, mereka sering membuat keputusan di luar jangkaan, contohnya menyebabkan kemalangan sehingga meragut nyawa orang lain. Oleh itu, semua pihak termasuk pihak kerajaan dan juga orang awam perlu memainkan peranan penting sama ada melalui media massa atau media teknologi yang lain dalam menangani isu pemandu mabuk supaya kita dapat memastikan keselamatan jalan raya dan keselamatan awam sentiasa terjamin. Sekian, terima kasih. Begitulah tadi pendapat orang awam dan ahli falsafah mengenai isu pengambilan alkohol. Pengambilan alkohol memberi kesan yang buruk kepada pengguna jalan raya. Oleh itu, langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil oleh pihak berkuasa dalam membendung peningkatan kes ini. Masyarakat juga berperanan dalam membantaras gejala ini agar kemalangan di bawah pengaruh alkohol tidak akan berlaku lagi. Saya, Muhammad Ifwat bin Henry, ingin mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.